محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يميل. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يميل. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يميل. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله
الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, kita sangat gembira menyambut para penonton pada malam ini. Alhamdulillah, bersama dengan anak, isteri, bersama dengan suami yang tercinta, isteri yang tersayang, bersama dengan anak-anak yang menjadi buah hati kita semua,
duduk dengan telefon masing-masing, di lengan laptop, dengan PC untuk bersama-sama mengikuti program kita pada malam ini. Jangan lupa tuan-tuan like and share, like and share, like and share. Buatlah tuan-tuan apa yang ada malam Jumaat malam ni. Malam Jumaat kita nak raih pahala yang sebanyak-banyaknya malam Jumaat malam ni. Masya Allah tuan-tuan. Harap-harap di antara pahala yang diraih dengan sikit saja sentuhan, tak keluar peluh pun, tak gerak banyak pun anggota badan pun, hanya menggunakan ujung jari saja. Klik butang-butang like and share, like and share. Minta mak dan ayah, adik, abang dan kakak, sama ada di Selangor, sama ada di luar Selangor, sama ada di Singapura, sama ada di Indonesia, sama ada Brunei, sama ada di Selatan Thailand, di Patani dan sebagainya, untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kita diraihkan oleh dua tetamu yang pada malam ini dan minggu-minggu berikutnya bersama dengan kita. Pertama ialah yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Izwan Muhammad Yusof daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, yang khusus tuan-tuan dan puan diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan program-program melibatkan kekeluargaan, komuniti yang dikendalikan oleh JAKIM. Antaranya termasuklah counselling dan sebagainya. Mungkin ilmu dalam psikologinya, ilmu dalam Al-Qurannya, tuan-tuan dan puan ya. Ilmunya ialah ilmu Al-Quran dan PhD dalam Al-Quran. Alhamdulillah bersama-sama kita pada malam ini. Kemudian yang kedua ialah yang berbahagia Ustazah Muzayyanah Abdullah. Tuan-tuan dengan kita ni tahun-tahun lepas pun beliau ada bersama dengan kita. Jangan lupa webinar 1 tuan-tuan. Webinar 1 tu saya dengan Ustazah Muzayyanah mengajikan program bertajuk Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Alhamdulillah seorang aktivis, seorang Islamic worker, seorang penulis buku, seorang yang biasa keluar dalam televisyen, di radio dan sebagainya. Tuan-tuan, malam ni kita bersemuka dengan beliau, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tajuk kita malam ni, tuan-tuan dan puan, ialah personality mukmin, personality mukmin atau syakhsiah mukmin tu. Siapa dia yang memiliki syakhsiah mukmin? Malam ni perbincangan kita khususkan kepada perbincangan awal ni. Minggu-minggu berikutnya kita akan isi lagi konten kepada personality mukmin ni. Tapi malam ini kita cerita dia deskripsi siapa dia yang digelarkan sebagai manusia memiliki personality mukmin itu. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lupa kita tengok tuan-tuan tuan-tuan bersama-sama dengan kita daripada awal hingga akhir pada malam ni. Pada masa yang sama tolong tuan-tuan, tolong like and share, like and share, like and share. Untuk permulaannya saya menjemput yang berbahagia Dr. Izwan Muhammad Yusof daripada JAKIM yang bersama dengan kita ini untuk memukaddimahkan. Tajuknya ialah siapa yang digelarkan sebagai personality mukmin itu. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih pada Ayahanda Datuk Dr. Hasan Ali, sahabat ahli panel dan guru Ustazah Muzayyanah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu kembali dalam slot personality mukmin, yang mana saya kira Datuk sudah memberikan kepada saya suatu amanah macam mana nak ulas bagaimana bentuk personality mukmin ini. Saya kira Datuk kebetulan malam ni malam Jumaat Datuk ya. Ya. Malam Jumaat ni biasa kalau tak baca surah Yasin, kita baca surah Al-Kahfi. Ya. Cuma nak baca surah Al-Kahfi tu 110 ayat. Kalau ambil masa tu mungkin dekat 40-50 minit juga berbanding surah Yasin. Tapi apa yang menarik kepada kita adalah kita cuba lihat bagaimana kesinambungan ayat 2 dan ayat 110 surah Al-Kahfi, Datuk. Ayat 2 Allah ada menyebut di hujung ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Allah menyatakan, dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang mukmin itu yang melakukan amal soleh. Sesungguhnya untuk mereka itu ada ganjaran yang baik.
Apa ganjaran yang baik itu kalau bukan syurga Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu ayat ketiga Allah mengatakan makithina fihi abada. Mereka kekal dalam syurga itu selama-lamanya. Dan di hujung ayat pada surah Al-Kahfi itu, surah Al-Kahfi 110, Allah menyatakan pula, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sebelum itu, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah kata, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal soleh. Dan jangan sekali-kali mensyirikkan dalam ibadah dia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apa pun. Jadi di sini Datuk, kita boleh gariskan beberapa ciri personaliti mukmin yang penting. Yang pertama, orang beriman bukan hanya mengatakan saya telah beriman. Sedangkan dia tidak melakukan amal soleh, maka ada kekurangan di situ. Yang kedua, iaitulah dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal ibadah yang dilakukan. Ini dua prasyarat kalau kita nak bertemu dengan Allah pada hari akhirat nanti. Sebab itu saya kira Datuk, yang dihuraikan oleh para ulama, bagaimana yang dikatakan al-iman itu laisa bitamanni walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-a'mal. Iman itu bukan sesuatu yang hanya berbentuk angan-angan, tetapi apa yang terukir teguh di hati dan dibenarkan dengan amalan. Suatu kalau dia mengaku dia beriman tapi tak solat, tak tutup aurat, ada kekurangan pada imannya, Datuk. Sebaliknya pula, kalau dia beramal, melakukan amal-amal yang baik, contoh hari ini kita lihat kawan-kawan kita yang non-Muslim, dia banyak terlibat dengan kerja-kerja kebajikan, tapi tidak ditunjangi dengan iman kepada Allah, pun ada kekurangan. So gandingan dia, kalau dia mengaku dia beriman, mesti melakukan amal soleh. Wallahualam. Itu sebagai mukadimah. Alhamdulillah. Masya Allah, tuan-tuan, ambil yang penutupnya yang dikata doktor tadi. Kalau dia nak mengaku dia orang yang beriman, pasti kena beramal soleh. Amal soleh ini, tuan-tuan dan puan, kalau amal soleh ini, pastinya mereka yang mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selain daripada itu, tak mungkin kebaikannya boleh dikategorikan sebagai amal soleh. Para penonton yang hormati sekalian, Alhamdulillah, cantik mukadimah yang pendek, very sweet, short and sweet, tuan-tuan dan puan telah merangkumi. Tetapi yang dipentingkan di sini tunjangnya kepada nak mengatakan seseorang itu memiliki personality mukmin atau tidak, sama ada dia dikaitkan dengan amal soleh atau tidak dikaitkan dengan amal soleh. Jadi Ustazah, jadi ini menarik Ustazah, diberikan surah Al-Kahfi ayat yang kedua tadi, dan satu lagi ayat surah Kahfi ayat 110 tadi. Kedua-duanya menyentuh tentang amal saleh untuk mengkualifikasikan seseorang itu menjadi manusia yang memiliki personality atau syakhsiah yang disebut syakhsiah mukmin. Okey, kalau begitu tentang amal saleh ni, boleh tak agaknya untuk kebaikan kita para penonton yang hormati sekalian mungkin menanya-nanya kepada kita, apa dia amal saleh dan ruang lingkup amal saleh itu? Kita nak tahu sebab tunjang kepada mukmin atau tidak mukminnya kita ini, tunjangnya amal soleh. Sudah tentulah natural. The natural question would be, the follow-up question would be, apa dia amal soleh? Apa dia ruang lingkup amal soleh? Sikit agaknya. Bagaimana sentuhan daripada Ustazah Muzayana? Sila Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang menonton kita pada malam ini, masya-Allah, tabarakallah. Malam Jumaat bersama kita dalam majlis ilmu, majlis zikir. Semoga Allah melimpahkan rahmat kasihnya kepada kita.
Terima kasih Ayahanda Datuk. Terima kasih juga Masya Allah guru saya. Okay. Kita bila dapat panggilan Dr. Izwan tadi sebutkan guru saya tu, saya rasa malunya. Guru dari segi umur mungkinlah. Okay, sebab saya hari ni kalau boleh Datuk nak cakap, nampak panel hebat kita malam ni, saya rasa macam nak PM tepi je. Hari ni saya nak jadi anak murid, nak mendengar saja. Dan saya risau juga tadi Dr. Izwan duk bawa buka surah yang saya paling suka bila tajuk macam ni. Itulah dia daripada surah Al-Mu'minun. Bila doktor kata surah Al-Kahfi, lega sikit. Kan jadi kita tak bertembung lah. Subhanallah. Bila Dr. Izwan sebutkan, itulah dia tadi daripada surah Al-Kahfi. Soalan daripada messenger Facebook saya pagi tadi berkaitan. Kenapa kita sibuk-sibuk kena tutup aurat, kena pakai tudung? Kan orang yang pakai tudung tu pun tak baik pun sebenarnya. Banyak soalan-soalan bentuk macam tu. Jadi saya suka analogi yang disebutkan tadi. Tengok ramai saudara-saudara yang kita sayang, jiran-jiran kita, ahli masyarakat kita yang kita sayang. Hatta saya teringat satu keadaan, saya jaga mak saya sakit di GH Hospital Besar. Saya berjiran dengan seorang uncle jaga mak dia juga. Uncle ni pun dah tua dah doktor. Uncle ni pun dah tua tapi dia jaga mak dia yang super tua. Jadi dia pun saya layak panggil uncle kan. Jadi nurse marah, kan saya kata uncle macam mana boleh jaga mak sakit ni, sebab ini kan hospital ward perempuan, mana boleh orang lelaki. Dia kata kakak-kakak adik dia semua tak boleh ada tanggungjawab kat rumah. Saya lebih rela dimarah oleh misi-misi ni daripada Tuhan marah saya tak jaga mak saya. Allah. Jadi saya cakap dengan mak saya, Masya Allah mak sakit ni, Allah gugurkan dosa mak, Allah makbulkan doa mak. Mak tolong doakan uncle sebelah ni dapat hidayah sebelum dia mati. Aunty yang dijaga, mak dia yang dijaga ni pun dapat hidayah sebelum dia mati. Mak, kau ni macam-macam lah, orang kafir pun tengah sakit ni nak doakan mak, saya katalah. Maksud nak cerita sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Cantik kan kita sebut tentang personality mukmin ni. Apa yang kita dapat selain daripada doktor sebut tadi adalah amal soleh. Kita nak jadi mukmin yang macam mana? Hari-hari dilaungkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kejayaan. Kenapa kita duk bahas tak hayya 'alal falah dulu, baru hayya 'alas salah. Jadi ada syarat kat situ. Solat tu lambang tunduknya kita kepada Allah. Kita tunduk sungguh-sungguh kepada Allah. Orang yang khusyuk tunduk dalam solatnya sungguh-sungguh, dia sebenarnya di luar solat pun sedang tunduk. Tunduk kepada siapa? Allah. Dalam apa bentuk ujian seperti kita hari ini, kita tak penat dalam taat. Tak pernah merasa penat dalam taat. Sebab apa? Sebab kita masih hidup. Matlamat kita tu nanti kehidupan selepas kematian yang tidak ada mati-matinya lagi. So bila target kita ke sana, insya-Allah itulah personality mukmin yang hebat. Jadi insya-Allah ada kesempatan nanti dalam bicara yang mungkin tak adalah sepanjang mana, saya nak cuba ambil daripada surah Al-Mu'minun, tapi saya nak cover dulu ni Datuk. Sebab ramai kan penonton kita malam ni, kalau misal kata tak sempat nanti, tolonglah tadabbur akan Quran supaya iman kita menjadi subur. Itulah daripada Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Kemudian tolong rujuk juga surah Al-Furqan ayat 63 sehingga ayat 77. Baca dengan terjemahan, insya-Allah kita tak jumpa ayat mutasyabihat yang susah-susah untuk kita faham sangat. Tapi kita baca terjemahan pun insya-Allah kita datang rasa. Ini rupanya yang Allah nak pada kita sebagai personality mukmin. Jadi insya-Allah nanti kita kupas sikit-sikit daripada dua surah ni mana yang kita sempat insya-Allah. Alhamdulillah. Bagus. Masya-Allah tuan-tuan dan puan ya. Ustazah mengatakan tuan-tuan nak kupas lebih sikit dalam surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan dan puan insya-Allah saya rasa dah Ustazah dah bagi hint sudah. Ayat yang keberapa sampai ayat keberapa, tuan-tuan baca translationnya tuan-tuan. Dan dia kata ayat-ayatnya ayat muhkamat. Semuanya ayat-ayat yang mudah dipaham, bukan ayat mutasyabihat sebagaimana disebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah itulah mungkin nanti dalam pusingan yang berikutnya Ustazah akan menerangkan lebih lanjut lagi. Ustazah, ada hijau di belakang tu cantik Ustazah. Itu hijau kusuk pisang ke? Hijau apa tu di belakang tu Ustazah? Boleh sebut green apple kot Datuk. Oh, green apple, masya-Allah. Apple green, masya-Allah. Cantik. Apa biasanya kalau green screen ni biasanya boleh ada archer kan? Tapi saya tak ubah pun malam ni. Oh, tak apa. Tapi cantik. Dia terang dan memang terang lah. Memang terang daripada putih agaknya
Ini lebih menarik lah. Lebih menarik ke hijau-hijauan ni lebih menarik lah. Masya Allah. Lebih muda lah. Hijau yang muda dengan muda, orang muda lebih muda lagi. Kalau saya tu hijau yang paling gelap sekali. Pasal yang tua lagi, tuan-tuan. Okey, Ustaz, Doktor ya. Saya nak kemukakan satu soalan. Bila kita sebut personality mukmin ni, ada orang berkerut-kerut dahi dia. Sebab apa dia kata? Aku ni yang pertama sekali, aku ni tidak dididik dalam agama. Aku tidak pergi sekolah agama. Aku tak belajar agama sampai sekolah menengah. Aku tak belajar agama sampai universiti. Persekitaran aku pun bukan persekitaran agama. Ekosistem aku pun bukan ekosistem agama. Tapi aku ada kepala. Aku ada master's degree. Setengahnya aku ada PhD. Tapi macam mana caranya aku hendak menghidupkan Muslim personality yang amal soleh disebutkan tadi. Sebab aku tidak pernah dididik dengan cara itu. Tak ada pernah orang menerangkan kepada aku betul-betul ini dia personality mukmin, ini dia prasyarat-prasyaratnya, amal salih adalah prasyaratnya. Dan Ustazah nak bacakan tadi surah Al-Mu'minun daripada ayat 1 sampai ayat yang keberapa tadi. Jadi kepada orang-orang yang seperti ini agaknya, Doktor, apa nasihat kita? Boleh tak dia mencapai satu peringkat mukmin personality dengan latar belakang sekularnya itu? Boleh ke tidak boleh ke? Macam mana? Kalau boleh macam mana? Kalau tidak boleh macam mana? Sila, Doktor. Baik, terima kasih Datuk, Ustazah dan seterusnya sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni Datuk, skrip kehidupan kita ni berbeza antara satu sama lain. Ada orang dia lahir itu dalam keluarga yang beragama Datuk. Boleh jadi ayahnya tuan guru, ayahnya guru agama, ayahnya orang alim. Jadi suasana itu terbentuk dalam keluarga itu, keluarga yang mengamalkan agama. Ada satu lagi, mungkin kita kata yang biasa-biasa ni, orang awam yang biasa, mungkin oleh kerana ada kadang-kadang masalah rumah tangga, berpisah mak ayah. Kemudian ada juga yang kita kata keluarga mak ayah dah okey, cuma tidak ada penghayatan agama dalam keluarga. Jadi di sini kita melihat kadang-kadang ada rakan-rakan kita, dia mencari Datuk. Sebagaimana rakan-rakan kita yang bukan Islam, yang mu'allaf, memeluk agama Islam kemudiannya itu, mereka mencari sinar hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya katakan tidak mustahil walaupun kita lahir dalam keluarga yang tidak dididik berdasarkan asas agama, akhirnya kita boleh menjadi orang yang beragama. Kerana di sana yang biasa pernah kita sebut sebelum ni Datuk, ada beza orang yang belajar agama dengan orang yang beragama. Boleh jadi orang yang belajar agama itu ilmu agamanya tinggi, master, PhD, degree. Tapi kalau dia tidak menghayati, tidak mengamalkan, kita rasa ada kekurangan pada nilai ilmu yang dia ada. Berbanding rakan-rakan kita yang mungkin dalam bidang engineering, bidang perubatan, bidang apa lagi, perakaunan dan sebagainya, business administration. Tetapi dengan sedikit ilmu agama yang dia dapati sama ada daripada kuliah-kuliah agama yang dia hadir, dia beramal dan berpegang sungguh-sungguh Datuk. Dan orang ini bila kita perhatikan Masya Allah dari sudut tata cara pergaulan kehidupan dia sangat hebat. Sebab tu saya kata kalau Ustazah Muzayanah ya, kalau saya katakan sahabat kami juga almarhumah Ustazah Syadia, itu sama-sama belajar dengan kami di UM. Kemudian ada 2-3 orang sahabat kami yang baru meninggal 2-3 hari ni Datuk kerana COVID-19. Saya katakan kadang-kadang mereka itu walaupun bukan daripada latar belakang agama, tapi Masya Allah akhlak mereka sangat cantik Datuk. Jadi bila mereka meninggal dunia, kematiannya sangat menghidupkan kita. Kenapa? Orang terkenang kebaikan yang dibuat sepanjang dia hidup. Dia sangat ringan tulang menolong orang yang memerlukan bantuan, tak pernah cari alasan. Kalau ada orang minta bantu, dia akan segera hadir. Jadi saya kira Datuk dalam hal ini, sebenarnya peluang untuk kita menjadi hamba Allah yang terbaik itu terbuka luas. Selagi mana kita mencari apa yang dikatakan sebagai akhlak Islam yang mulia itu kita amalkan dalam kehidupan. Ini yang Nabi kata, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Boleh jadi kadang-kadang ada orang agama Datuk, ilmunya tinggi tapi akhlak insya-Allah. Itu yang saya kata, apabila kita ilmu tinggi, jangan sombong. Kena beradab dengan ilmu, kena sentiasa merendah diri. Ibarat kata pepatah Melayu, ular menyusur
menyusur akar, takkan hilang bisanya Datuk. Ikut Betul. resmi padi, makin berisi makin tunduk. Tapi kadang-kadang ada orang yang bila berilmu tinggi, orang penghormatan pada dia jadi sombong, wal-iyazubillah. Sebaliknya orang biasa, tapi oleh kerana dengan ilmu agama yang dia ada sedikit itu, dia beramal sungguh, orang ini mungkin tinggi kedudukan di pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya, Datuk punya soalan Datuk tadi, tidak mustahil. Walaupun kita bukan latar belakang agama, dalam pendidikan sekunder, macam kata Datuk tadi, insya-Allah, selagi kita mencari sinar hidayah Allah, Allah akan buka jalan untuk kita. Teruskan perjuangan itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cantik tuan-tuan. Tengok ujungnya tuan-tuan. Ini betul-betul counselling punya ayat ni. Teruskan perjuangan itu tuan-tuan. Positif tuan-tuan, positif. Saya sejak berkawan-kawan dengan teman-teman kaunselor, psikologis, misalnya Profesor Dr. Nur Azniza daripada Universiti Utara Malaysia. Malam besok dia muncul tuan-tuan dengan saya. Malam besok tuan-tuan dan puan. Positif tuan-tuan. Sungguh-sungguh positif. Tak adalah saya rasa ya contoh-contoh yang negatif ataupun ayat-ayat negatif. Dibangunkannya. Ini macam typical macam Dr. Izwan tuan-tuan dan puan. Ujungnya tu. Ujungnya tu mestilah kepada sesuatu memberikan semangat, satu motivasi, satu rangsangan. Ada resuscitation tuan-tuan untuk kita menghidupkan agama dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Saya nak bergerak kepada Ustazah. Ustazah, saya ingat soalan saya tak nak tertumpu kepada apa-apa. Ustazah nak kena tunaikan janji tadi untuk mengulas tajuk kita malam ini personality mukmin daripada yang telah direkomend kepada para penonton yang mati start tadi, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang keberapa tadi, Ustazah. Sila Ustazah dapat ulas sikit di situ, insya-Allah. Sila Ustazah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah. Salam ukhwah fillah. Baru nak ucap salam ukhwah kepada Dr. Izwan. Subhanallah. Sebab bila Dr. Izwan sebut almarhumah Syadiah Abbas, saya dah sebab dah. Okey, Datuk pun mesti tahu pertama kali kita bertemu, Datuk jemput saya di medium ini, saya tunjukkan hasil tulisan PKP saya. Inilah almarhumah Ustazah Syadiah Abbas yang tengah-tengah tu, masya-Allah. Kenapa namanya masih disebut sampai hari ini dan sahabat sepengajian beliau pun masih sebutkan nama? Itulah dia personality mukmin yang kita nak sangat tiru, masya-Allah. Dan bila Dr. Izwan sebutkan tentang akhlak, petang tadi saya bersama kitab La Tahzan, Datuk, bab yang ke-17. Saya suka nak sebut balik sebelum saya menjawab soalan Datuk tadilah. Ayatnya, mereka itu refer pada orang yang berakhlak adalah orang yang selalu berada di tengah-tengah kerumunan manusia. Kita nampak artis yang dikerumuni dah, kalau macam ni bukan. Tapi maksud kerumunan manusia dengan kenapa orang suka kat dia walaupun dia tidak berharta, bertahta, dia memiliki personality, satu aura yang luar biasa. Kita cemburu orang macam ni. Apa ada pada dia? Bukannya orang kaya pun, tapi orang duk kerumun dia. Kerana dengan senyum yang merekah, keramahan yang mententeramkan, dan sopan santun yang menyejukkan. Dan kerana itu, mereka selalu ditanyakan. Kalau tak ada orang tanya dia, almarhumah Ustazah Syadiah Abbas dah meninggal tapi namanya sangat wangi hingga hari ini. Dan bila dia tidak kelihatan, orang sentiasa mendoakan dia. Masya Allah, inilah yang tumbuh daripada akhlak. Saya suka kata-kata doktor tadi, itulah dia, ramai orang belajar agama. Tetapi kenapa ramai orang yang hidup tidak beragama? Allah sangat deep, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah yang menonton. Kita balik personality mukmin merujuk kepada surah Al-Mu'minun. Nanti tolong rujuk, tadabbur lagi ayat 1 hingga ayat 11. Ustazah pergi laju malam ni. Siapakah mukmin yang berjaya? Itulah dia personality mukmin. Ya, banyak dah ustaz-ustaz yang duk rujuk. Dr. Izwan sebut tadi. Tapi kenapa ya macam benda yang tipikal, bak kata Datuk, tapi susahnya kita nak ikut. Kenapa susah sangat kita nak jadi manusia yang macam ni? Ustazah bercakap pada diri saya sendirilah. Ya sahabat-sahabat muslimin muslimat. Allah bercakap dalam Quran benda yang sama diulang kali banyak kali. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang berjaya ni adalah orang yang tunduk khusyuk dalam solatnya. Kita ramai yang solat, tapi solat kita bagaimana? Solat tapi masih bercirikan munafik. Ada kitab kecil yang saya mengajar, suka saya kitab tu santai tapi sampai. Apa antara ciri munafik? Sembahyang tapi suka di hujung waktu.
sembahyang tapi suka laju-laju, tak ada tumakninah dalam solatnya. Allah, kita selama ni faham munafik tu depan lain, belakang lain je. Rupanya bila didetailkan, Masya Allah, dalam kita bersolat tu pun ramai lagi yang munafik. Maknanya, ya aku nak hidup sebagai orang yang beriman, aku nak mati nanti nak masuk ke dalam syurga. Tapi untuk Allah kita beri sisa-sisa waktu. Kita nak jaga, tunduk betul. Dalam solat tu kita mencari-cari siapa. Dalam solat ramai yang cari kunci tapi tak jumpa. Kan jumpanya dalam solat. Kita dalam solat sebenarnya mencari-cari Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita meluah segala permasalahan hidup kita dengan Allah. Itulah dia yang kita disuruh untuk dalam sujud kita mengadu-ngadu. Kata Nabi SAW, saat paling hampir kita dengan Tuhan kita dalam sujud. Yang ketiga, sahabat-sahabat, itulah dia wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalimah al-lagwi itu pun dah buat macam pernah dengar je. Perkataan lagha. Ya, apa itu? Mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Perbuatan, kita guna seluruh sendi tubuh jasad kita ni untuk benda yang sia-sia. Kita banyak boleh dalam PKP ni, Masya Allah. Saya kalau ikutkan, memanglah kita boleh hujung jari je sekarang ni bertolong bantu buat program-program kebajikan yang dulu kami ke sana sini bergerak. Tapi sekarang ni hujung jari je. Tapi bila ada sahabat-sahabat kami yang di mana-mana, seantero lah kalau boleh di Malaysia ni menghantarkan bantuan, rasa sungguh-sungguh Datuk, gatal kaki orang kata. Nak pergi, nak gunakan seluruh anggota jasad kita ni. Tapi dalam just stay at home kita ni jangan diam. Dah tak boleh pergi sana sini sampaikan sumbangan, kita pun mematikan diri. Tidak. Jadi perbuatan kita tu jangan yang sia-sia. So walaupun dalam just stay at home, gunakan seluruh anggota jasad kita, hatta perkataan. Jangan ada perkataan yang sia-sia. Duduk dalam rumah, suami menengking-nengking isteri, isteri menengking-nengking suami, ditiru oleh anak-anak. Semua tu perkataan yang sia-sia. Tapi dalam doa nak masuk syurga sekeluarga. Sedangkan syurga itu la tasma'u fiha laghiyah. Syurga tu sifatnya di dalamnya tak kedengaran orang yang bercakap yang lara. So kita selalu mengingatkan seluruh ahli keluarga. Kita nak masuk syurga, kita kena latih diri kita. Pendaftaran ke syurga tu daripada atas dunia lagi. Kalau dalam syurga tak ada orang bercakap sia-sia, daripada dalam rumah ni tidak ada orang yang bercakap sia-sia. Saling tegur menegur, saling memperingatkan. Masya Allah, itu antara simple lah tafsiran yang dalam masa singkat ni. Yang kelima, wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Okey, minta teguran doktor kalau saya salah. Saya suka memandang kehormatan ni bukan saja minta maaf hubungan suami isteri, lelaki perempuan yang dihalalkan, bukan itu saja, tetapi sahabat-sahabat dalam zaman kita sekarang ni. Kenapa tidak ada suami yang cemburu ketika isterinya berada di hadapan kamera, satu dunia boleh tengok. Tak tegur, kenapa macam tu bisnes online pun okey jugalah, tapi kenapa macam orang tak ada rasa malu ni? Rasa cemburu wahai suami kepada isteri kita, itu cara dia dapat duit. Tak boleh off terus kamera, tak boleh off terus handphone. Itu cara dia nak bantu ekonomi rumah tangga. Tapi ada yang perlu kita tegur, yang perlu kita nasihat. Begitu juga anak-anak perempuan kita. Dah hilang rasa malu. Orang perempuan pula yang tegur pada orang lelaki. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Ayah jenis apa, suami jenis apa, abang mahram kepada adik-beradik perempuan kita macam mana. Kalau kita tidak rasa malu perempuan-perempuan dalam rumah kita melakukan perbuatan demikian. Jadi saya sejujurnya minta maaf. Kalau ikutkan rasa ni, siapakah wanita solehah yang tidak dipandang dan tidak memandang? So Ustazah Muzayanah tidak layaklah Dr. Izwan duduk depan kamera saja kan. Tapi jom kita jaga. Macam mana masih ada rasa malu. Ya Allah, sedangkan kita duk tunjuk muka dekat kamera ni, tiba-tiba ada orang kata, macam Sweet 17 je muka. Kalau boleh besok tak nak tunjuk muka dah. Jangan layan komen-komen yang macam tu sebab iblis ni menunggu. Datang tak riak, datang tak ujub, datang tak takabur. Kita layan, taklah trik kamera saja. Sebenarnya duk suka tu. Jangan layan. Sebab kita ada tujuan kenapa kita bekerja dengan cara macam ni. Faham fokus kita apa. Okey sahabat-sahabat, yang keenam kita faham illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada isteri-isteri mereka atau hamba sahaya mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ada untuk melampiaskan nafsu dengan cara yang halal, ada dalam rumah. Kenapa kita mencari yang haram di luar rumah? Ayat yang ketujuh, saya baca terjemahan. Kemudian barang siapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Takkan tak boleh Ustazah, saya nak seronok-seronok je depan kamera, nak share orang tu orang ni.
Saya gurau-gurau je dengan suami orang tu. Suami orang dengan isteri orang. Saya main-main je ustazah. Kita tak sedar kita sudah melampaui batas. Kita kata biasa-biasa je. Tapi Allah tak suka perbuatan itu. Nafsu kita suka lah. Kau bukan buat apa pun. Sikit je. Okey je tu. Hati-hati muslimin muslimat dirahmati Allah. Fitnah begitu dahsyat hari ini. Kita kata kita tak keluar ke mana-mana. Tapi berapa ramai orang berzina di dalam biliknya sendiri hanya dengan handphone. Bukan anak-anak muda doktor, datuk minta maaf. Tapi kadang-kadang bapaknya, datuknya minta maaf sebut. Dan ayat ke-8, mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Berapa ramai hari ini kerana amanah, kerana janji, seorang ayah mudah tergelincir daripada Quran dan sunnah landasan itu habis ke neraka akhirnya. Pemimpin kerana tidak menjaga amanah dan janji. Tak payah pemimpin, tak payah ketua negara, ketua rumah saja. Ketika kita diijab kabulkan dulu, lupa ke bahawa kita telah berjanji memegang amanahnya seorang ayah yang tumpah kasihnya kepada anak. Sepatutnya kita sayang isteri kita, tak ubah macam-macam mana seorang ayah mengasihi anaknya. Jadi kita mesti ambil tanggungjawab ayah tu, melindungi, mengasihi seorang suami. Jadi seorang suami hanya perlu dihormati. Tapi berapa ramai isteri sudah hilang hormat pada suami. Seorang isteri hanya perlu dikasihi, tak minta puluk dakap, emas gunung, tak minta. Perlu dikasihi. Tapi berapa ramai yang depan mata tak kasih, cari yang luar rumah untuk dikasihi. Jadi itu je sifirnya. Orang lelaki hormatkan mereka. Walaupun gaji kita perempuan lebih besar, suami tetap ketua keluarga, hormati, beri hak kepada mereka. Tak apalah perempuan isteri ni nampak bodoh-bodoh sikit, tak apa. Sebab kita nak beri hak kepada suami kita. Ini sensitif. Saya ni ada PhD kot. Takkanlah saya nak jadi bodoh depan suami saya. Tak, bukan suruh bodoh sungguh. Bodoh sikit-sikit je. InsyaAllah suami kita akan loving sungguh dengan kita sampai akhir hayat. Itu yang saya sebut, Datuk. 9, dan mereka yang sentiasa memelihara solatnya. Subhanallah. Bab solat, awal dan hujung cerita bab ini Allah ulang lagi. So pengulangan ini menunjukkan betapa pentingnya. Jadi jangan mimpi personality mukmin kalau solat kita tak jaga sungguh-sungguh. Just stay at home ni berapa ramai ibu ayah yang cek bacaan solat, tahsin solat, perbaiki. Yang abang belajar jadi imam. Nanti satu hari tak jadi imam masjid negara pun akan jadi imam pada isteri dan anak-anak. Latih mereka macam tu. Sekarang mungkin tidak. 20 tahun akan datang, lahirkan rasa tanggungjawab pada lelaki-lelaki dalam rumah. Terakhir, itulah yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ulaika humul warithun. Inilah yang kita nak, kita kekal di dalam allazina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Hasil daripada mana? Personality mukmin yang refer kepada Quran sebagai manual book kehidupan, insya-Allah itulah orang lelaki ataupun perempuan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam insya-Allah. Allah, masya-Allah. Cantiklah ustazah, cantik. Ayat yang dipilih memanglah rasanya kalau kita cerita tentang personality muslim ni, ayat ni tak pernah lekang lah tuan-tuan. Ayat ni kembaran kepada apa yang nak bincangkan, asasnya, patinya, intinya, biasanya ayat ini. Tapi ustazah tadi mengulas dengan santai tuan-tuan. Inilah kelebihan ustazah Muzayana ni. Santai. Dalam santai tu susun, tuan tengok susun bahasanya. Dalam santai tu susun bahasanya cantik, susun bahasanya cantik, santai-santaian. Ini tuan-tuan puan yang saya katakan dia ada unsur-unsur sisterly kat situ. Ada unsur kemesraan sebagai seorang kakak muda begitu tuan-tuan puan kepada kita semua. Alhamdulillah. Ini tuan-tuan cara penyampaian macam ni memang kita seronok. Kita tak siapa yang nak marah penyampaian macam ni tuan-tuan santai, lembut, sisterly, cantiklah tuan-tuan puan. Ini pun menggambarkan bentuk seperti ini tuan-tuan. Ini punlah personality sebenarnya, personality mukmin tuan-tuan, mukminah. Kalau misalnya dalam konteks ustazah. Ustaz, doktor saya nak pergi kepada yang akhir tadi. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ini tentang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang berhak mewarisi apa? Mewarisi syurga Firdaus, dan mereka
kekal di dalamnya. Masya Allah. Tuan-tuan, apa agaknya peranan kita untuk membentangkan kepada anggota masyarakat, kepada orang Islam terutamanya, membentangkan tentang syurga ni. Ni syurga ni, syurga Firdaus ni. Dan kami berada di dalamnya selama-lamanya, tuan. Selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Adakah itu bukan tawaran untuk kita mengubah satu bentuk kehidupan kita yang selama ini material, yang selama ini dunia, sampai tak ada penghujungnya dunia. Tetapi tawaran ni, tuan-tuan, tawaran dalam surah Al-Mu'minun ni, macam mana kita nak jadikan tawaran ini sebagai satu magnet, sebagai satu besi berani kepada orang-orang Islam, teman-teman kita, sama ada teman yang sedang menonton, yang tidak menonton sekarang ini adalah merupakan tawaran Allah Subhanahu Wa Taala yang paling hebat kepada kita untuk kita menukar cara hidup kita, tukar culture kita, tukar budaya kita, sub budaya kita, dan kita akan menghadapi, tuan-tuan, satu Muharram tak lama lagi. Satu Muharram, tuan-tuan, marilah kita janji pada diri kita dengan satu Muharram ini, insya-Allah tuan-tuan dan saya akan menghuni surga Firdaus yang disebutkan dalam ayat tadi. Jadi macam mana, Ustaz, ya, kita nak jadikan tawaran Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai tempat, sebagai point di mana kita boleh mengubah kehidupan kita daripada yang tidak berbentuk mukmin kepada yang berbentuk mukmin, sebagaimana gambaran ayat 1 sampai ayat 10 tadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Macam mana, Ustaz? Terima kasih pada Dato' Ustazah, sedang penonton dirahmati Allah sekalian. Ulasan yang diberikan oleh Ustazah tadi sangat baik dan boleh kita jadikan panduan bersama. Dan di hujung itu, macam Datuk tanyakan tadi, kalau kita menepi ciri-ciri mukmin yang berjaya itu, insya-Allah itulah tempat tinggal kita. Allah. Solatnya khusyuk, kemudian tinggalkan perkara lara, kemudian jaga kehormatan diri, tunai amanah dan janji, kemudian tidak melampaui batas, jaga solat, maka itulah ganjarannya yang diberikan. Tapi soalnya, Datuk, kita ni manusia. Kita ada beberapa musuh yang di sekitar kita. Antara nafsu yang sentiasa mendorong kita ke arah perbuatan yang tidak baik. Syaitan yang nak menyesatkan kita. Orang-orang yang dengki kepada kita. Jadi sebab itu saya kira apa yang disebutkan tadi, kita kena fokus, macam saya sebut tadi, kena fokus. Matlamat kita hidup di dunia ni, kita tak ending sini. Sebab itu bila Allah kata, Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah kata, dan kami jadikan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalannya. Di sini ulama mengulas, Datuk, ulama tafsir, kenapa Allah dahulukan perkataan berbanding kehidupan. Sebabnya kita hidup di dunia untuk mati. Dan kehidupan yang kekal itu di akhirat. Masalah kita hari ini, Datuk, kadang-kadang ada orang dia terpesona dengan dunia, dia tersilau dengan kecantikan dunia, kemewahan dunia. Sedangkan sepatutnya kita jadikan dunia ini sebagai mazra'atul lil akhirah, jabatan ke akhirat. Kan itu kita lihat kalau hari ini orang faham dan orang fokus, dia kena berjuang untuk kembali ke tempat tinggal asal yang pernah didiami oleh Nabi Adam AS dan Siti Hawa, isteri baginda. Itulah juga perjuangan kita. Kita nak balik ke tempat asal kita, itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada banyak dugaan, ada banyak cabaran. Kan itu, Datuk, yang disebut juga kita akan melalui alam 5R, Datuk. Yang pertama, alam roh kita dah lepas. Bila Allah tanya, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, bahkan kami menyaksikan, ya Allah. Sekalian roh dikumpulkan. Kemudian kita pergi kepada alam rahim, dalam rahim ibu 9 bulan, Datuk. Tak ada orang boleh cerita macam mana pengalaman 9 bulan dalam rahim ibu tu. Akhirnya ibu balik cerita, Mat, kamu dulu ni dalam rahim ibu, kamu tenang-tenang perut mak 9 bulan tu. Bila dah besar, kamu nak tenang mak pula. Ini anak derhaka ni, Datuk. Allah. Kemudian alam R yang ketiga, alam ranjau, Datuk. Alam R tu alam ranjau. Inilah alam dunia. Yang kita berdepan dengan banyak dugaan, banyak cabaran, banyak godaan. Alam R yang keempat, alam reput. Iaitu alam barzah.
Allah. Masuk saja kita ke bumi di tanah, reput habis jasad kita, kecuali yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alam yang kelima adalah alam rasa, Datuk. Alam rasa inilah yang telah diangkat hijab. Allah kata di sana ada balasan syurga. Hari ni atas dunia orang cerita pasal syurga tapi tak nampak. Akhirnya kita buat tak tahu. Orang suruh buat amal, kita kata tak apalah, kubur masing-masing. Sedangkan inilah peluang untuk kita mencari redha Allah, perbanyakkan amal soleh supaya tempat tinggal kita di akhirat nanti selesa, iaitu syurga Allah. Dan azab neraka yang Allah sebut kepada kita dalam Al-Quran, hadis Nabi itu akan juga kita nampak depan mata kita. Jadi waktu itu orang berdosa, macam mana kita baca surah As-Sajdah, Datuk? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah As-Sajdah, biasa imam baca subuh pagi Jumaat esok. Ketika mana kamu melihat orang-orang berdosa menundukkan kepala mereka sebab apa? Rasa malu, rasa bersalah, rasa tak tahu nak letak mana sorok muka ni kerana banyaknya dosa yang ditanggung. Dan waktu itu, kamu akan nampak mereka mengatakan kepada Allah, wahai Tuhan kami, hari ini kami menyaksikan dengan mata kepala kami dan kami mendengar balik apa yang telah dikatakan kepada kami sebelum ini. Maka pulangkanlah kami ke dunia. Kerana apa? Kami nak beramal soleh. Kerana hari ini kami dah menjadi orang yang yakin. Datuk, nak balik ke dunia dah terlambat. Menangis air mata darah sekalipun tak boleh kita nak kembali ke dunia. Sebab apa? Dunia dah kiamat, dah hancur musnah. Kita sudah berpindah ke alam rasa, alam akhirat itu. Jadi sebab itu kata Ibrahim bin Adham ketika mana ditanya oleh orang ramai, kenapa doa kami tidak dimakbulkan oleh Allah, wahai Syekh Ibrahim Adham, seorang ahli tasawuf? Dia mengatakan, kamu mengatakan syurga itu benar, tapi kamu tidak berusaha untuk mencari syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam. Itu pada saya, Datuk. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itulah ulasan daripada Dr. Izwan tadi, tuan-tuan dan puan. Cantik, tuan-tuan dan puan, ya. Ulasannya mengenai tentang, bila dikatakan tentang solat ni, tuan-tuan dan puan, ya. Tentang solat, tentang menjaga solat ini, satu pokoknya, tuan-tuan, amanah yang nak dijaga, yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang inilah penggelonsornya untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebagaimana yang disebutkan ni, tuan-tuan, tapi adalah halangan-halangan. Halangan-halangan semua ni, tuan-tuan, kita tangguh pada minggu depan, minggu-minggu berikutnya. Hari ini hanya deskripsi saja. Macam yang ayat surah Al-Mu'minun, ayat 1 sampai ayat 11 tadi. Deskripsi. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan, paling tidaknya level 1 ni. Saya nak pergi kepada Ustazah. Ustazah ni, this is the point of beginning, ya. Bila nak mula ni? Bila nak mula? Ada orang, tuan-tuan, mula Alhamdulillah macam Ustaz kata tadi. Kebetulan mak dan ayahnya Ustaz, mak dan ayahnya orang alim. Dia mula lebih awal lagi, tuan-tuan. Umur 3-4 tahun. Kita 4 tahun duduk atas ibu mak, duduk atas ayah. Dah baca, tuan-tuan. Dah baca Al-Quran. Dah baca Muqaddam, tuan-tuan. Dah baca Muqaddam dah. Saya ingat itu pun agaknya saya pun dididik macam itu, tuan-tuan dan puan. Ya? Okey. Tapi ada orang, tuan-tuan. Ada orang dah lepas itu, remaja pun tak ada lagi. Suasana itu tak ada. Keribaan, riba ayah dan mak yang mukmin dan mukminah tu tak ada, tuan-tuan. Riba tu tak ada, keribaan itu tak ada. Dan sampailah kepada tuan-tuan dan puan bila mereka dah dewasa, dah beristeri, tuan-tuan, ya. Yang sedihnya ustazah, ya. Ada yang wanita-wanita cerita dengan saya, dia dibesarkan dalam suasana agama. Suasana agama. Mak ustazah, bapa pun alhamdulillah ahli masjid dan sebagainya. Tapi bila dia kahwin, entah macam mana pilihan dia, boyfriend dia tak berapa nak sembahyang. Akhirnya setelah 16 tahun dia berkahwin, dia pun kadang-kadang tinggal sembahyang, ustazah. Oleh kerana suasana suami tadi. Padahal dia ni anak yang dididik dengan sepenuh didikannya, yang diharapkan oleh ibu abah ayah akan mencerminkan personaliti mukmin sebagaimana kita cerita. Tapi sayang, ya, sayang longgok dia. Bila dia kahwin tu, tuan-tuan dan puan, suami tidak memberikan sokongan. Bukan saja tidak memberikan sokongan, tetapi nampak gayanya, modelingnya tak ada. Uswah hasanah tu tak ada kepada suaminya itu. Jadi menyebabkan dia sendiri pun tertinggal kadang-kadang. Ada masanya tertinggal sembahyang. Dan ada masanya tak terasa pun bersalah meninggalkan sembahyang.
Tapi bila dengan mak dan bapak dulu, pagi-pagi dia kata betul, apa dia kata tu? Nak roboh pintu tuan-tuan pagi-pagi, nak roboh pintu, nak mengejutkan anak. Jadi benda macam ni. Agaknya Ustazah, again, a point of beginning here. Where is the point of beginning? Adakah masa remaja? Adakah masa dewasa? Adakah masa dah kahwin? Adakah masa dah tua? Kawan-kawan mereka yang dah tua, yang bangka macam saya ni, adakah saya sudah terlewat untuk switch kepada switch Muslim Mukmin personality ni? Macam mana Ustazah? Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat para penonton, Datuk dan Doktor yang saya hormati, Masya Allah. Ketika Doktor membahas 5R tadi, sedikit Datuk saya ulas sikit. Ketika menyebutkan reput, terkejut saya Doktor. Saya dapat ilmu baru, Masya Allah, saya dapat ilmu baru. Hui alam barzakh, sebab dalam COVID ni saya pun kematian jiran yang kita tak sangka, ke surau sama-sama uruskan, AJK masjid, AJK surau kan. Masya Allah, jiran-jiran yang kena COVID, saya sembang dengan suami Ustaz Azwan. Ustaz Azwan bukan Izwan. Subhanallah, saya sembang dengan suami, saya kata, abang, kita terfikir tak jiran-jiran kita yang dah sebulan, yang dah lebih 40 hari, bahkan orang yang mati ratusan tahun, jadi apa sekarang ni kalau kita korek kubur mereka? Jelasnya kecuali kata Doktor tadi, orang yang terpelihara, semua jadi tanah dah. Sedangkan itu masa hidup yang kita belai-belai, duduk depan cermin tak jadi keluar, tak jadi repair balik tudung, repair balik pipi yang tak berapa nak comel itu. Akhirnya reput, subhanallah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, ketika Doktor sebut tentang rasa, ni jarang-jarang saya jumpa ni, tapi tengok kita lagi belajar macam-macam kita jumpa kan, daripada tafsiran para alim ulama kita. Rasa tu saya sebut macam ni Doktor, betulkan saya kalau salah. Kalau saya cerita tentang musangking lah kan Doktor, Datuk, saya kata ya Allah Datuk, sedapnya petang tadi orang duk hantar kat rumah saya. Puaslah kita cerita Datuk, kata macam mana Ustazah, ada tak rasa macam buah nangka, ada tak macam cempedak sikit? Saya kata penat sungguh cakap dengan orang ni, sebab dia tak faham. Dia tak pernah rasa. Begitulah bila kita cerita tentang syurga dan neraka. Bukan macam kecil-kecil dulu mak ayah kita tak solat masuk neraka, tak datang rasa takut pun. Cuma kita tahu ayah marah. Sebab kita tak kenal neraka tu melalui penceritaan mesejnya Allah dalam Quran. Kita tak faham syurga tu melalui ceritanya Allah tentang syurga dalam Quran. Subhanallah. Sahabat Nabi bila dengar tentang syurga rasa sejuk tubuh, senyum, rasa macam aku duduk dalam tu. Bila Nabi cerita tentang neraka, sahabat sebelah tegur, pasal apa badan hang panas ni? Sebab aku terasa seperti aku yang duduk dalam neraka tu. Tubuh jadi panas. Bila Rasulullah sebut tentang neraka, maknanya datang rasa tu. Kita duduk dunia lagi ni, maka tak lain tak bukan ilmu nak dapatkan personality mukmin. Ilmu ni utamanya adalah sumbernya Quran dan hadis Nabi SAW. Kat mana nak dapat? Kita tak dapat dengan berwhatsapp daripada pagi, family group, kawan tadika, kawan sekolah menengah, kawan segala. Tak dapat. Kita boleh Google macam-macam, tapi itu bukan proses ilmu yang sebenar. Jadi kita cari guru-guru yang boleh membawa kita untuk hadam sungguh-sungguh akan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bila Datuk cerita situasi tadi, saya pun beberapa kali mendengar permasalahan yang sama Datuk. Anak orang agamawan tapi bila kahwin, suami saya Ustazah bila kerja bangun pagi, bila tak kerja dengan dia tidur sampai tengah hari. So saya pun lama-lama ikut sekali. Di mana qawwamnya seorang lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sebab tu Masya Allah, sebelum membuat keputusan untuk kita menjadi ketua keluarga ni, kita dah cukup ke belum? Mak-mak sekarang kau nak kahwin dengan siapa, gaji berapa, kerja apa, Allahu Akbar. Tapi Nabi SAW suruh tengok agamanya dulu. Kalau agama tu dah perfect, insya-Allah. Allah, hai sahabat-sahabat muslimin muslimat, tak payah tanya kerja apa dulu, tapi agamanya dulu, insya-Allah yang lain akan mengikut. Jadi bila kita fahami demikian, saya tetap nak rujuk surah Al-Furqan. Saya rujuk ayat 63 je, tapi sahabat-sahabat tolong belajar terjemahannya, baca sehingga 77. 63 saya bacakan. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Ini cerita tentang ibadur Rahman. Personality mukmin, insya-Allah dunia berjaya, akhirat berjaya. Ialah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah diri. Cerita rendah diri ni sahabat-sahabat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Saya ingat lagi ketika belajar tafsir ayat ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, guru kita mengajarkan apa? Berjalan di bumi dengan rendah diri, walaupun siapa. Saya isteri gaji lebih besar daripada abang, tak salah kita merendahkan diri, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab kita tahu Allah yang pilih lelaki adalah pemimpin. Sahabat-sahabat, kalau kita letakkan haknya, insya-Allah dia akan menghormati, mengasihi kita selamanya. Dan apabila orang-orang yang kurang adab lah, kita anak ustaz, ustazah, alim ulama kot. Kita tak tahu true color dia lepas 40 hari baru nampak kan Dr. Izwan, lepas 40 hari habis honeymoon tu baru lagi ini rupanya kau ni. Tak boleh dah nak tukar suami baru. Kan, sebab ketika ijab qabul itu Allah kata itu yang terbaik untuk kita. Siapa kita untuk kata menyesal kalau aku tahu dulu? Tak. Yang Allah izinkan sampai syaitan berguling-guling nangis ni. Bila ijab qabul syaitan cukup menangis. Dia ni lepas ni pandang dah jadi pahala, pegang tangan jadi pahala, tidur sebilik sama jadi pahala. Kan aku dah tak boleh dah ganggu dia macam dulu. Pandang jadi dosa, pegang tangan jadi dosa, keluar dating jadi dosa. Ijab qabul tu syaitan menangis. Aku nak kacau tang mana lagi. Sebab tu rumah tangga adalah lubuk pahala. Jadi saya kaitkan dengan ayat ni. Dan apabila orang yang kurang adab lah yang kita kata suami kita tadi tu tak beragama, ditakdirkan oleh pilihannya Allah untuk hidup dengan kita seorang isteri. Menujukan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan ungkapan yang baik. Orang ni melayan kita dengan ungkapan yang tidak baik, tidak beradab, sangat menyakitkan, dibalingnya kita dengan tahi, tapi akhlaknya Nabi SAW suruh layan. Balas balik dengan kebaikan. Lontarkan balik dengan bunga yang wangi. Ya Allah, susahnya nak ikut. Cakap ni macam air terjun, laju-laju, senangnya nak cakap. Tapi kalau kita duduk dalam situasi itu, tak lain tak bukan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah kita letakkan. Saya selalu bagi contoh mudahnya seperti Asiyah bersuamikan Firaun. Apa yang Firaun tak buat sampai mengaku dirinya Tuhan, tapi Asiyah mengharapkan redanya Allah, itulah syurga Allah. Benakan aku sebuah rumah di dalam syurga. Sahabat-sahabat, kalau kita nampak faham syurga yang Allah cerita dalam Quran, kita tak peduli dah. Jadi insya-Allah kalau yang kejahatan suami tadi kita balas dengan kebaikan, rahmat Allah mencurah, dan rahmat kesiannya Allah pada kita kalau bukan hari ini, nantinya pasti ada balasan. Masya Allah sabarnya seorang isteri, teguhnya hati dia kan. Sampaikan syaitan kata aku tak tahu nak usik tang mana lagi dah. Suami dia ni orang jahat ni. Tapi dia teguh jadi perempuan yang baik. Akhirnya Asiyah. Itulah akhirannya syurga. Sebab tu rasa tu penting. Saya ulas sikit tadi, sungguhlah doktor. Kalau kita ada rasa tu, insya-Allah peduli dah dengan kerosakan keliling kita. Aku nak jadi ibadur rahman, personality mukmin. Aku nak jadi orang mukmin yang berjaya. Kita boleh bawa keliling kita masuk ke syurga bersama-sama. Tapi kalau kita jadi lalang ikut dia, biarlah ustazah dia suami, nanti dia jawab. Together til jannah, tinar nanti, bukan til jannah. Kita niat nak bersanding semula dalam syurga dengan pasangan kita. Okay, kalau kita jadi wanita solehah, insya-Allah suami akan turut soleh. Paling tidak kalau bukan dalam kehidupan ini, kita mati nanti dia soleh. Tak cahaya kekallah menjadi wanita solehah. Kalau kita dah mati, buat apa ustazah? Baik tak payah dia kahwin lain nanti. Kita dalam kubur ni, suami dengan isteri baru. Saya suka melawak macam tu doktor. Suami dengan isteri baru bawa pergi masjid, bawa segala. Tangan dipimpin isteri baru. Tapi minda dia, kalau tak dulu arwah selalu ingatkan aku, doakan aku tak jadi macam ni kot sekarang ni. Jadi teringatnya dia tu, mengalir pahalanya ke barzah kita. Kita duk pula, siapa yang hantar hadiah ni duk sejuk kubur aku, ibarat macam itulah para penonton kita tak faham. Sebab tu kena kekal jadi orang baik walaupun keliling kita tak baik. Ikan dalam laut masih tak masin kecuali kita gaul dengan garam dan kunyit. Kenapa? Sebab dia adalah ikan. Kita beragama, kita kekal dengan agama kita walaupun orang di samping kita tidak beragama. InsyaAllah lama-lama turut sekelilingnya beragama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada satu perkara yang Ustazah sebut tadi. Saya tak nak perkara ni. Ustazah mention sepintas lalu saja. Saya tak nak perkara ni berlalu begitu saja. Apa Ustazah kata? Rumah tangga merupakan lubuk. Rumah tangga merupakan lubuk nak membina satu personality namanya personality mukmin. Rumah tangga adalah lubuk
untuk menjadikan seluruh ahli keluarga kita calon-calon syurga Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, saya nak minta kalau boleh Doktor ulas sikit. Minggu depan kita nak ulas banyak lagi ni. Macam mana yang Ustazah katakan, rumah tangga adalah merupakan lubuk yang utama untuk kita jadikan tempat gelanggang membina personaliti mukmin ini. Macam mana, Doktor? Halo? Halo, Doktor? Minta maaf tu. Selesai. Okey. Kasih Datuk Ustazah dan sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Saya kira rumah tangga ni satu tempat macam Ustazah kata tadi, lubuk pahala. Dan Datuk kata tadi, lubuk segala macam benda baik yang boleh kita buat. Sebab tu kita bayang kalau sewaktu kita mula-mula berkahwin, Datuk, kita telah memegang janji untuk kalau sebagai suami ni nak mendidik, mentarbiah selain daripada diri adalah membimbing isteri. Jadi maknanya suami mau tidak mau kena jadi role model, contoh yang terbaik kepada isteri. Sama juga isteri, ketika mana dia menjadi isteri kepada si suami tadi, dia pun kena memegang janji untuk berkhidmat sebaik mungkin kepada suami tadi. Ini yang saya biasa buat contoh, Datuk. Kalau biasa-biasa hari ni orang menuntut hak masing-masing. Suami tuntut hak, isteri pun tuntut hak. Tapi lupa masing-masing ada tanggungjawab yang dia perlu tunaikan. Bila kita sama-sama tunai tanggungjawab, insya-Allah hak tadi akan terpenuhi, insya-Allah. Saya bagi contohlah, Datuk, kalau suami ni penat balik kerja, cuma sekarang ni banyaknya work from home, maknanya bekerja dari rumah. Saya kata pada Datuk tadi, saya masuk pejabat pun sekali seminggu kami ada jadual bergilir. Suami penat balik kerja, jadi dia harap isteri kena senyum dekat dia ketika sambut di pintu muka, di muka pintu rumah. Yang isteri pula katalah takdirnya isteri ni suri rumah sepenuh masa. Kalau tanya Ustazah tu mungkin ada pengalaman ke, kalau kata tak bekerja Ustazah kan, maknanya isteri yang suri rumah ni kadang-kadang lagi banyak kerja daripada isteri yang kerja pejabat. Sebab apa? Tak pernah habis kerja jadi suri rumah ni, Datuk. Daripada awal lepas subuh sampailah nak tidur balik. Tak senggang, maknanya tak ada waktu senggang tu, penuh kerjanya. Jadi isteri pun bila penat, dia kata suami balik ni kena senyum dekat aku. Akhir sekali petang tu, bila suami balik sampai depan muka pintu, isteri pun sambut depan muka pintu, dua-dua muka masam, Datuk. Kenapa? Masing-masing menuntut. Maknanya suami menuntut, isteri kena senyum dengan aku. Yang isteri penat-penat pun menuntut, suami kena senyum dengan aku. Apa salah suami penat macam mana pun tetap dia menghargai kepenatan isteri di rumah itu dengan menawarkan sebuah senyuman yang paling cantik, paling manis. Samalah juga isteri penat macam mana pun sambut suami di muka pintu, tetap dengan senyuman yang terbaik. Sebab itu betul kata Ustazah tadi, kata Datuk tadi, memang rumah tangga lubuk pahala. Lubuk untuk kita membina segala perkara yang baik. Yang kedua, tentang anak-anak. Saya kira Datuk dalam anak-anak yang membesar macam saya mungkin masih muda sikit lah kot banding Ustazah kan. Ustazah kata tadi mungkin Ustazah lebih sikit daripada saya. Jadi saya ni mungkin umurnya bawah sikit pada Ustazah. Tapi nak ceritanya anak-anak saya ni ada 4 orang, Datuk. Yang paling bongsu tu baru 3 tahun, Datuk. Yang nombor 2 yang bongsu yang nombor 3 tu 8 tahun, yang kedua tu 12 tahun, yang sulung baru 16 tahun. Jadi Datuk bayangkan macam mana saya nak manage anak-anak ini pada usia yang kita kata ada yang remaja, ada yang awal remaja, ada yang masih kanak-kanak, ada yang kita kata baru nak bertatih umur 3 tahun tu. Jadi saya katakan memang mau tak mau saya sebagai ayah bersama dengan isteri kena tunai tanggungjawab dengan cara yang terbaik. Tambah dalam musim PKP ni, Datuk, Masya Allah, anak-anak dah lama tak keluar rumah, Datuk. Sebab tu bila Ustazah kata tadi bimbang dengan hari ni musim online, PDPR, anak-anak belajar di rumah, macam mana kita nak kawal, manage, kontrol anak-anak ni. Masing-masing ada gadget, masing-masing ada handphone, betul dia belajar online, lepas tu bagaimana? Jadi ini cabaran. Sebab tu kalau betul kita bawa keluarga kita dengan cara yang terbaik, insya-Allah macam Datuk kata tadi, inilah lubuk pahala. Inilah lubuk kita membina segala kebaikan
daripada isteri dan suami pasangan itu dan juga anak-anak. Wallahu alam. Masya Allah tuan-tuan. Doktor tadi re-emphasizing tentang lubuk pahala tuan-tuan. Saya kira tadi 4 kali diulangnya. Rumah tangga tu lubuk pahala, rumah tangga lubuk pahala. Hanya yang Ustazah tadi menyebutkan sepintas lalu, saya pick up yang itu tuan-tuan. Saya pick up yang itu dan diulas dengan baik oleh Dr. Izwan. Masya Allah tuan-tuan. Inilah saya rasa tuan-tuan dan puan, dia punya chemistry ya. Tuan-tuan, kimia ni tuan-tuan ya. Macam kimia intelektual, kimia berfikir tuan-tuan antara dua insan yang memandu kita pada malam ini membincangkan tajuk personality mukmin itu insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum saya pergi kepada yang akhirnya kepada Ustazah Muzayana, tuan-tuan ya, tuan-tuan lihat di skrin sekarang ni tuan-tuan puan ya. Apa dia? Sijil wakaf tunai tuan-tuan. Sijil wakaf tunai hari ini hari yang ke-10 tuan-tuan dia muncul. Sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Tolonglah tuan-tuan. Semuanya khusus untuk pembinaan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita oleh kerana COVID ni tuan-tuan, oleh kerana lockdown ni, kita dah terkebelakang sikit 2 bulan setengah tuan-tuan, 2 bulan setengah terkebelakang. Pejabat-pejabat kebanyakannya tutup tuan-tuan dan puan, dan jadi banyak pejabat-pejabat teknikal untuk kita submit perancangan kita kepada Majlis Bandaraya Shah Alam tak dapat dijalankan oleh kerana pejabat-pejabat itu tutup. Walau apa pun tuan-tuan dan puan, insya-Allah target kita dalam bulan Oktober, bulan 11 nanti, pacaknya, tiangnya, piling yang pertamanya akan muncul insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, arkitek pula mengatakan tuan-tuan dan puan, dia tengok pasal bangunan yang utama tu, tempat untuk asramanya, ada 125 bilik tuan-tuan, macam hotel. 125 bilik boleh memuatkan 250 orang. 10 tingkat tuan-tuan, 10 tingkat. Jadi kata arkitek, dia punya harganya 15 ke 20 juta tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi kita haraplah tuan-tuan dan puan insya-Allah teman-teman akan menginfak, teman-teman akan menderma. Memanglah kita faham tuan-tuan, dan musim COVID ini masing-masing agak ketat tuan-tuan. Tali pinggang kita ketat, seluar kita ketat dan sebagainya untuk kita memberikan sesuatu kepada yang lain. Tapi apa pun tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita yakin pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan miskin mereka yang bersedekah, tidak akan miskin mereka yang infak, bahkan diganda-ganda lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ni ustaz dan ustazah ya, kita dah ada satu unit khas di Yayasan Sabaha ni, unit untuk membantu keluarga-keluarga yang ingin meletakkan tapak Islam tapi sehingga ini belum berjaya lagi. Anak tak bagi sambutan, isteri tak bagi sambutan, suami tak menyambutnya. Idea untuk injek, untuk suntik roh agama dalam keluarga. Sampai anak umur 23 tahun pun dah dikejut, dekat 13 tahun mengejut anak-anak. Tak bangun-bangun lagi sampai sekarang, tak bangun-bangun. Tak bersubuhlah mereka. Bertahun-tahun mereka tidak bersubuh. Bukan saja hari Sabtu, hari Ahad tuan-tuan. Hari bekerja pun tidak bersubuh. Hari Sabtu, Ahad lagilah tuan-tuan. Itulah masanya mereka nak belajar jauh dengan bantalnya, dengan tilamnya, dengan selimutnya tuan-tuan. Dihiburkan oleh syaitan-syaitan dan iblis-iblis itu. Jadi inilah tuan-tuan dan puan ya. Jadi saya harap kita ada unit khas ini tuan-tuan dan puan ya, mengandungi beberapa orang asatizah, ustaz dan ustazah ya, yang boleh bantu. Macam mana caranya? Kita ada caranya, kita ada formulanya, kita ada step-stepnya, kita ada kontennya untuk bantu tuan-tuan. Tuan-tuan menghadapi masalah dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, tuan-tuan ada masalah dengan mak mertua, ayah mertua dan sebagainya, terutama untuk memasukkan jiwa agama itu menjadi masalah. Kontak kita tuan-tuan. Tuan-tuan kontak saya terus. Saya akan bagi tahu teman-teman yang terlibat ini untuk sama-sama membincang dengan keluarga-keluarga tersebut agar keluarga ini tidak terus tuan-tuan, tidak terus kata orang gersang dengan nilai agama dalam rumah itu. Supaya tuan-tuan insya-Allah keluarga-keluarga itu bangun untuk memertabatkan agama di peringkat keluarga insya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita harap kita punya webinar. Hari itu webinar yang pertama dengan Ustazah Muzayana. Masya-Allah. Ini webinar yang kedua pada 28 dari bulan 8. 28 dari bulan 8 saya bersama dengan Ustaz Dr. Ustaz Nur Hizam, Ustaz Nur Hizam, Wan Nur Hizam tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bersama dengan dia mengendalikan program 28 dari bulan 8. Tajuk programnya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Percuma tuan-tuan, percuma tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ambil hanya 500 orang saja. Sebab aplikasi ni 500.
Lebih 500 dia tak terima dah tuan-tuan dan puan. Jadi first come first serve. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email. Kalau ada email, tak ada email pun tak apa. Bagi alamat. Kita nak bagikan sijil kepada mereka yang menyertai program tu. Percuma tuan-tuan. Inilah tuan-tuan dan puan, ini khidmat kita. Khidmat kita di Yayasan Kebajikan Sambahan ni tuan-tuan, khidmatnya apa? Khidmatnya ialah dakwah. Sama ada dakwah perkataan, ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal kita ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi tuan-tuan dan puan. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, yang keempat insya-Allah kita punya Telegram. Saya haraplah tuan-tuan, tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan Telegram yang semalam, hari ni pun ada new posting. Hari-hari ada new posting. Semalam punya new posting saya nak ingatkan, tapi saya dah sebut malam tadi tuan-tuan ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ditemani oleh Jibril bertemu dengan malaikat tuan-tuan. Malaikat dia ada apa tuan? 1000 tangan. Tiap tangan tu ada 1000 jari. Tiap jari tu ada 1000 lagi tangan. Guna apa tangan yang begitu banyak? 1000 jutaan tangan tuan-tuan dan puan? Untuk mengira titik-titik hujan tuan-tuan. Mengira titik-titik hujan. Dan dia bagi tahu kepada Nabi, aku dah kira titik-titik hujan sejak Nabi Adam sampailah khatamin Nabiyyin Nabi Muhammad. Sampai kiamat nanti aku tahu hujan yang mana, berapa titik pergi ke laut, berapa titik pergi ke darat, berapa titik pergi ke gunung, berapa titik pergi ke padang. Semua dia tahu tuan-tuan. Tapi yang aku tak boleh kira satu perkara tuan-tuan. Ini mengalir air mata kita baca ni. Yang aku tak boleh kira satu perkara. Apa dia? Bila umat Muhammad menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ganjarannya itu aku tak boleh kira wahai Muhammad, aku tak boleh kira wahai Jibril. Tuan-tuan dan puan, itulah yang dalam sebahagian daripada yang ada dalam kita punya Telegram tuan-tuan. Tuan-tuan tak mahu ke tuan cerita-cerita yang macam ini? Tuan-tuan tak mahu kan tuan-tuan Al-Quran? Tuan-tuan tak mahu tak melihat hadis? Tuan-tuan tak mahu tak coretan-coretan daripada asar, coretan-coretan daripada ulama? Tuan-tuan ada video kita ni dalam Telegram ni ringkas 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit. Dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Melayu pun ada tuan-tuan dan puan. Jadi inilah yang kita nak tarik minat supaya tuan-tuan sampai akhir hayat nanti tuan-tuan berada dalam ekosistem Islam, persekitaran Islam, situasi Islam, keindahan Islam mengiringi kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah. Dia letakkan tuan-tuan dan saya ke surga Firdaus insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya minta sangatlah tuan-tuan. You go to our Telegram, what you need to do is just download the Telegram and go to the link. Linknya ialah Anjung Husnul Khatimah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, ini pun sebagai daripada aktiviti dakwah kita lah tuan-tuan dan puan untuk menyebarkan Islam ke seluruh alam dunia ni insya-Allah. Ustazah, yang akhirnya Ustazah. Yang pertama sekali, Ustazah kalau misalnya dapat Ustazah sentuh sikit kan tentang Ustazah banyak kuliah-kuliah wanita, berbagai-bagai kuliah dengan TV-nya, dengan radio je, kuliah khas untuk wanita, seminar-seminar dan berbagai webinar sekarang ni Ustazah. Mesej Ustazah kebanyakannya, mesej umum, ini umum. Yang kita minggu-minggu depan ni lebih khusus, yang ini umum. Apa agak mesej Ustazah kepada wanita-wanita dalam konteks mereka melahirkan personaliti mukminah ini? Apa mesej yang biasa Ustazah sampaikan? Sebelum tu Ustazah tadi nampak ada satu buku dia. Ada buku yang lain lagi Ustazah. Tunjukkan Ustazah buku. Tak ada buku Ustazah. Mana? Tadi ada satu tadi? Ada satu tadi, itu dia yang saya nak tunjuk dekat Dr. Izwan. Syadiah. Ustazah Syadiah tadi. Lepas tu yang terkini saya bukukan apa tu? semua kuliah-kuliah saya sepanjang PKP. Dari lisan ke tulisan. Allah, dari lisan ke tulisan, masya-Allah. Nanti Jadi ini boleh dapat di kedai buku ke di mana ni? Di tim khidmat Ustazah Zai, mereka bantu insya-Allah sampai ke rumah. Tim khidmat Ustazah Zai. Nanti kalau ada telefonnya, bagi nombor telefon, kita akan postkan dalam kita punya program insya-Allah. Saya masuk dalam. Sila Ustazah. Boleh. Sila. Baik, alhamdulillah, untuk menutup, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Datuk Doktor yang saya hormati, saya suka nak sebut tadi bila doktor sebut kita ni sibuk menuntut hak. Saya senyum je sebab apa, Datuk? Ramai sangat bila muslimat datang jumpa, Ustazah, kita ni dah belajar macam-macam dah. Kita nak jadi Fatimah Az-Zahra. Tapi kita tunggu suami kita jadi Saidina Ali dulu. Kau main, hebat sungguh angan-angan. Jadi saya pun memang jangan mimpi lah nak tunggu suami kita jadi Saidina Ali. Bukan nak berdoakan buruk, tapi start dengan kita dulu.
Siapa kita ni? Biar Muzayyana dah cuba ketiru Fatimah Az-Zahra tu, subhanallah. Datang jumpa ayahanda mengadu letihnya rumah tangga. Ingat dah dapat pembantu rumah. Rupanya konsisten, istiqamah dengan zikir yang ringkas, ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maknanya serah segala pada Allah. Sebab tu bila mesej yang Datuk minta, saya lebih fokus kepada, saya suka kalimah ni. Man amila salihan fali nafsih. Maknanya kalau kita buat baik, benda tu akan balik pada diri kita sendiri. Kan? Tak rugi jadi orang baik. Walaupun kita dikelilingi oleh orang-orang yang belum baik. Jangan kata tak baik. Semua orang akan tiba masanya. Sebab tu bila Datuk kata, dah terlambat ke saya ni Ustazah, dah umur sekian-sekian. Soalannya, tanya diri, aku ni hidup ke mati? Selagi ada hidup bernafas, tidak ada istilah terlambat. Walaupun kita sedang berada di atas pembaringan. Bila lambatnya, bila saat ajal, dah sampai dekat kerongkongan ni, hidupkan aku balik ya Allah. Dah masuk alam barzakh ni, untuk apa nak sujud, nak bersedekah, nak jadi suami yang baik, nak jadi isteri yang baik. Kita kalau baca cerita-cerita tu, ya Allah jangan aku dibegitukan. So biar kita tinggal, besok nak kiamat dah. Hari ni ada benih di tangan, disuruh kita tanam. Kita kata macam sia-sia je benda tu. Kan? Minta maaf lah Datuk kalau kita sebut tadi perancangan-perancangan Datuk tu cukup hebat. Minta maaf sahabat-sahabat dengan PKP. Datuk kata dah terlewat 2 bulan setengah, nanti bulan 10 baru nak pacak tiang. Minta maaf kalau saya jadi anak Datuk lah, mungkin kita sebut macam ni. Dah lah tu lah abah, duduklah diam-diam kat rumah. Mesti macam tu nasihat anak. Tapi kenapa Datuk masih nak buat juga? Sebab inilah dia personality mukmin. So cerita personality mukmin, kita bukan bercerita tentang orang lain. Siapa kita? Peribadi kita, diri kita. So yang nak jadi mukmin, yang beriman itu bukan orang Islam biasa-biasa kita. Hidup dalam iman, mati dalam iman. Sebab orang nak masuk syurga tu hanya dengan iman. Jadi bukan timbunan amal yang mana yang banyak, penyesalan tu masih di dunia. Jangan nanti di akhirat. Semua orang ke akhirat nanti akan menyesal. Termasuk semua kita ni yang duduk hari-hari dengan majlis ilmu, semua menyesal. Tapi itu penyesalan yang rugi. Jadi kita nak menyesal ketika di dunia ini, macam mana segala ujian yang sedang kita lalui, kesusah payahan, inilah kepahitan, telanlah dia sebagai ubat yang akan menghadirkan kemanisannya syurga. So nak manisnya syurga, kena melalui pahitnya sebuah mujahadah. Berjihad sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Berjihad sungguh-sungguh apa yang iblis suka duk membolak-balikkan hati kita ni. Kita nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab itu pentingnya menjemput rasa. Tak mungkin dapat kita datangkan rasa itu tanpa kita hadirkan diri banyak kali, ulang kali dalam majlis ilmu. Barulah insya-Allah kan kita tak mengharapkan orang lain jadi Saidina Ali, suami kita, anak-anak kita mesti start dulu. Sebab saya selalu tegur doktor muslimat di Masjid Surau lah dulu kalau bab mengaji, bab segala kat masjid. Saya kata ni 3 hari khatam, 3 hari khatam kat rumah, bila masa nak mengaji cik? Pagi, petang, siang, malam kat masjid ni. Lepas tu balik rumah penat, Ustazah tidur je. Lepas tu komplain suami, panah baran segala. Sebab rahmat tak mencurah dalam rumah. Masjid tu dah memang tempat turunnya rahmat. Tapi kat rumah dia balik, dia tidur, dia tengking-tengking suami. Mengaji pun tak sempat. Dia nak mengaji seronok ramai-ramai tu. Sekarang Allah paksa kita duduk di dalam rumah. Jadi wahai para isteri, mengajinya kita, rahmat mencurah dalam rumah. Macam mana pun kita belajar ni, aku geram ni dengan anak tak bangun subuh ni, nak tengking, nak pukul, nak marah. Mana kaedah yang lebih mengundang rahmat? Allah sedang tarbiyah kita betul-betul. Sebelum ni kita sibuk di luar rumah, sepatutnya sibuknya seorang perempuan itu di dalam rumah. Saya Datuk kalau ditanya, Ustazah macam mana Ustazah PKP ni? Ya Allah, saya rasa bahagia sangat. Sebab dulu saya lah orang yang tak reti duduk rumah. Sekarang ni rasa kalau suruh start kereta, lupa dah ni Datuk. Takut saya kata, bang ni silap hari bulan kena ambil lesen balik ni. Bayangkan kereta saya 2 bulan lebih dah tak isi minyak kereta. Suami saya bawa pergi surau je pagi-pagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita terasa macam solehah sangat. Sampai kadang-kadang bila kita muhasabah, terima kasih ya Allah. Bukan kita doa minta PKP ni berterusan, tidak. Tapi kita mencari diri kita yang sebenar untuk menjadi personality mukmin. Jadi yang mendengar, yang menonton sahabat-sahabat, mulakan dengan kita. Tidak ada ruginya. Kebaikan yang kita buat, dia akan balik pada diri kita sendiri. Tak di dunia, mungkin kita penat, yakinlah kehidupan di akhirat.
yang Allah akan beri balasan walau sebesar zarah kebaikan. So nak dapat semua tu, nak kekal momentum ini bukan mudah. Dengan ilmu dan sebarkan ilmu. Bukan mesti jadi penceramah. Dengan anak-anak kita cakap yang baik-baik. Dengan pasangan kita cakap baik-baik. Share di status Facebook tu yang baik-baik. Jangan share resipi je. Save, lepas tu tak buat pun masakan tu. Kita share yang baik-baik. Sebenarnya bukan nak tunjuk baik. Kita nak menasihat diri kita sendiri. Ulang balik apa yang kita belajar. Wallahu'alam, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Puas Ustaz, puas. Puas. Ustaz ya, dulu kita, dia masih bersama dengan kita dan jadi ahli panel. Namanya Cikgu Suzy namanya. Dulu ya, beberapa ketika dulu, dia habis saja ceramah, habis saja kita punya program ni, dia dah keluar tuan-tuan, dalam Facebook dah keluar dah. Dia punya verbatim, almost verbatim tuan-tuan ya. Ucapan-ucapan daripada semua ahli panel tu dia buatnya. Allah, dia guru chemistry, dia guru kimia, guru cemerlang kimia dan naik beberapa kali naik pangkat kerana kecemerlangannya. Cikgu Suzy sekarang tuan-tuan sedang buat PhD, dia kata dalam 3-4 bulan lagi habislah PhD-nya insya-Allah. Dia transcribe apa yang macam Ustazah sebut tadi lah. Ustazah sebut daripada awal hingga akhir. Kalau dia transcribe, cetak, dah jadi buku tuan-tuan. Jadi pamphlet, dah jadi buku dah insya-Allah. Inilah tuan-tuan kehebatannya para sahabat, teman-teman yang datang, yang bersama dengan kita meraihkan kita tuan-tuan. Setiap malam tuan-tuan. 9.15 malam. Besok tuan-tuan, pagi besok dengan Ustaz Imam Ernest Senegal. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Dia kalau baca ayat Quran, hadis, dia nangis dulu tuan-tuan dan puan. Itu nampaknya dia punya viewers pun tinggi tuan-tuan dan puan insya-Allah. Malam tuan-tuan, malam besok tuan-tuan. Tajuk malam besok ialah tuan-tuan hidayah. Besok dakwah hidayah. Dakwah hidayah tuan-tuan dan puan. Hidayah dakwah. Macam itulah tuan-tuan dan puan insya-Allah. Seorang tetamu kita dia panggil Ayahanda Cik Tun. Ayahanda Cik Tun ni tuan-tuan dan puan, hebat Ayahanda Cik Tun ni. Tuan-tuan akan tengok besok diulas oleh Profesor Dr. Nur Azniza daripada Universiti Utara Malaysia yang sudah bersama dengan kita sejak tahun lepas tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah ulasan-ulasannya. Dia psikologis tuan-tuan dan puan, tapi psikologis didikan di barat, tapi fikrahnya fikrah Islam. Cantiklah tuan-tuan, cantik. Betul-betul cantik. Jadi tuan-tuan malam besok jangan lupa tuan-tuan, malam besok tuan-tuan special. Tetamu yang special malam besok, nama dia Ayahanda Cik Tun, akan bersama dengan kita malam besok tuan-tuan ya, iaitu mengulas mengenai dakwah dan hijrah. Dakwah dan hijrah tuan-tuan dan puan. Macam mana dia berhijrah daripada satu kehidupan tuan-tuan, satu budaya kepada satu budaya yang lain. Takut kalau budaya yang dulu tu kalau dia sebut, dengar dia akan sebut sendiri tuan-tuan. Macam mana dia dapat hidayah hingga membentuk satu kehidupan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kesan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada isterinya dan sebagainya. Itu kita ikuti malam besok tuan-tuan dan puan. Jangan lupa 9 suku pada malam besok. Jadi tuan-tuan dan puan, besok pagi jangan lupa Ustaz Imam Ernest Senegal, dan malam besok tuan-tuan bersama dengan tetamu kita namanya Ayahanda Cik Tun insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada Ustazah Muzayana, terima kasih kepada Dr. Izwan Muhammad Yusof daripada JAKIM. Minggu depan kita berjumpa lagi pada waktu yang sama. Itu yang minggu depan tuan-tuan kita cerakin pula. Mukmin personality ini kita cerakin ikut dia punya tuan-tuan, dia punya slot yang kita nak bincang pada minggu depan. Itu content, that is the real contentnya. Yang ini introductory tuan-tuan, ini introductionnya kita bincang pada malam ini. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Jangan lupa saya ingatkan sepintas lalu, sijil wakaf tunai. Jangan lupa kita punya Telegram. Jangan lupa tuan-tuan, webinar yang kedua percuma tuan-tuan dan puan. Daftar sekarang. Iaitu tuan-tuan dan puan akan berlaku pada 28 hari bulan 8. Maknanya exactly dalam 1 bulan daripada sekarang ni. Hari Sabtu juga tuan-tuan. Hari Sabtu 9.30 sampai pukul 12.30 atau pukul 1 yang kita akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan. Dan yang keempat, yang akhirnya, siapa-siapa yang menghadapi masalah keluarga tuan-tuan, bukan masalah umum, masalah untuk memasukkan elemen agama dalam keluarga. Yang nampaknya tidak ada sambutan anak, tidak ada sambutan isteri dan suami, nampaknya masing-masing mendiamkan diri tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kontak saya, bukan saya saja. Ada teman-teman kita, ada unit khas dalam Yayasan Sabah ni untuk membantu tuan-tuan. Percuma tuan-tuan dan puan. Inilah dakwah yang kita buat. Mudah-mudahan dakwah ini tuan-tuan
akan membuka jalan highway yang lebih besar untuk tuan-tuan dan saya memasuki surga Firdaus yang disebut dalam surah Al-Mu'minun tadi tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada perempuan, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi minggu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Suluh Khatimah.